Untuk hari ini kita akan sambung untuk chapter yang baru dan juga chapter yang terakhir bagi tajuk bagi form 4 tingkatan 4 iaitu chapter 6 light and optics. Okey. Kita akan belajar berkaitan dengan cahaya dan juga optics. Optics ni dia berkaitan dengan light lah. Okey. Konsep-konsep berkaitan dengan light ataupun application yang berkaitan dengan light, so kita panggil dia sebagai optics. Okay. Okay, so subtopik yang kamu akan belajar dalam tajuk ini adalah ada 6 subtopik. Yang first kamu akan belajar berkaitan dengan pembiasan cahaya, refraction of light. Seterusnya kamu akan belajar tentang total internal reflection, okay, pantulan dalam penuh. Seterusnya kamu akan belajar berkaitan dengan image formation by lens, image yang akan terhasil daripada kanta. Seterusnya thin lens formula, daripada formula bagi lens yang nipis. Optical instrument bagi optics ataupun yang berkaitan dengan cahaya. Dan last kali kamu akan belajar berkaitan dengan image formation by spherical mirror. Okay, so ada 6 subtopik untuk tajuk light and optics. Okay, baik. So kita pergi kepada subtopik yang pertama. Okay. Okay, subtopik yang pertama berkaitan dengan refraction of light. Okay, pembiasan cahaya. Sebelum ini, tajuk yang sebelum ini kamu belajar berkaitan dengan wave. Kita dah belajar apa berkaitan dengan pembiasan. Okay, pembiasan bagi gelombang. Okay, kita dah belajar. Kita nak recall balik berkaitan dengan pembiasan bagi gelombang. Sebelum ini kita contohnya gelombang bagi water wave. Okey, macam mana nak membezakan satu medium dan juga satu medium untuk water tersebut bagi pembiasan? Tolong respon. Bagi pembiasan. Apa dia? Dia punya lambda bukan. Apa yang membezakan, maksudnya macam mana boleh pembiasan tersebut berlaku untuk gelombang bagi air? Maksudnya disebabkan apa refraction of water wave boleh berlaku yang kita belajar sebelum ni? Respon? Ya, kedalaman. Okey, kedalaman bermaksud ada satu yang dalam, ada satu yang cepek, shallow dan juga deep. Okey, so kita belajar dua medium yang berbeza tersebut adalah kedalaman tersebut, di mana ada yang dalam, ada yang cetek untuk air, untuk gelombang air. Okey. So untuk light ini kita akan belajar berkaitan dengan pembiasan bagi light lah. Dan pembiasan bagi light ni dia juga adalah wave sebenarnya. So supposedly dia lebih kurang benda yang sama saja dengan wave kamu belajar sebelumnya. Light termasuk dalam gelombang. Okay. So apa yang kamu boleh observe daripada fenomena untuk refraction adalah pensel kita akan nampak macam bengkok, bend. Okay, so ini fenomena reflection. Ataupun image of pencil appear bend in the glass block. Okay, ini pun sama jugalah, nampak bengkok. Okay, so cikgu nak tanya, mendengar rendah dulu kamu ada belajar tak berkaitan dengan pembiasan cahaya? Respon sekejap. Ada tak? Ada. Ada kan? So tolong bagi tahu cikgu sekejap. Sebabkan apa kita akan nampak antara air dan juga cahaya, antara air dan juga udara. Kita masukkan pensel, kamu nampak dia bengkok. Sebab apa dia bengkok? Wave sebelum ni pun cikgu pernah tanya dah pada kamu. Sebab apa refraction boleh berlaku untuk yang ini? Kenapa dia bengkok macam ni? Tolong respon. Different medium. Okey, dia ada different medium. Okey, betul, different medium. Di mana atas ni adalah air, bawah ini adalah water. So kalau different medium, macam mana menyebabkan light tersebut dia boleh kamu nampak pensel ini seolah-olah dia bengkok? Mata kamu image tersebut nampak pensel tu seolah-olah bengkok. Dia different medium. Tapi disebabkan apa dia jadi reflect ataupun bengkok macam ni? Respon? Mendengar rendah dulu ada belajar kan? Maksud untuk reflection kan? Ada tak? Change velocity cikgu tak? Change velocity. Bagus. Ya, betul.
light tersebut dia travel, dia akan ada speed ataupun velocity yang tertentu. Okey, speed of light dia constant lah, 3 darab dengan 10 kuasa 8 ms negative 2 negative 1, sorry, speed of light. Okey, so disebabkan different medium, dia akan menyebabkan speed of light tersebut dia akan jadi berbeza. Okey, so bila speed of light berbeza, bila kamu tengok light tersebut akan masuk ke bahagian dalam mata kamu akan masuk ke image. So image yang interpret daripada mata tersebut, kita akan nampak seolah-olah dia bengkok. Disebabkan apa? Velocity yang berubah ataupun berbeza di antara dua medium ini. Bila velocity untuk light tersebut berbeza, so kamu akan nampak seolah-olah dia bengkok. Tapi sebenarnya dia tidak bengkok kan? Okay. So itu adalah daripada disebabkan oleh light yang terhasil. So refraction yang berlaku, light yang terhasil, so kamu nampak seolah-olah pensel tersebut dia bengkok. Okay, good. So this phenomena shows the refraction of light that occur due to the change in velocity of light. Ni yang kamu bagi tahu tadi. Okay. So disebabkan apa refraction itu berlaku? Disebabkan oleh perubahan velocity untuk cahaya tersebut when travelling through a medium of different optical density. Okay. So kalau kamu tengok kat bahagian sini, insiden ini adalah cahaya yang permulaan, insiden. Refracted ni adalah cahaya yang pengakhiran. Okay. Insiden permulaan, refracted pengakhiran. Okay. So bila kamu tengok dekat bahagian sini ada dua medium yang berbeza. Apa medium yang berbeza dalam gambar ni? Respon. Dua medium yang berbeza, apa dia medium yang berbeza dalam gambar ni? Tolong respon. Air dengan glass block. Air dengan glass block. Sekejap. 40 orang je yang masuk kan. Ini yang buat cukup sakit hati ni. 40 orang. Sekejap. Presiden 402. Siapa? Azrai ke Adam? Siapa Presiden 402? Dah tukar je. Siapa? Alif Saini. Mana? Alif Saini ada tak kat sini? Tengok, Presiden pun tak ada. Nampak? Teruk. Azrai 402 Kamu Presiden sebelum ni Betul tak Azrai? Okay, Azrai, minta tolong sangat. Dalam kita kelas sekarang ni, kamu tolong cek partisipan untuk kelas 402. Siapa yang tak datang tu atau masuk lambat, tolong inform cikgu. Boleh tak Azrai? Boleh. Okey, terima kasih. 405, Presiden siapa? Hello, 405, Presiden siapa? Arif Fahmi, cikgu. Arif Fahmi. Mana Arif Fahmi? Tengok. Arif Fahmi ada? Ada. Arif Fahmi ada kat sini. Arif Fahmi. Calling for Arif Fahmi. Dia buka lepas tu dia pergi tidur. Arif Fahmi. Tengok. Hei, macam mana lah kamu? Arif Fahmi. Cikgu panggil Arif Fahmi sekarang ni. Ya, cikgu. Baik, respon. Okey, Arif Fahmi, kamu Presiden kan? 405 kan? Ya, cikgu. Okey, tolong cek attendance untuk 405, cek dalam partisipan ni daripada mula sampai akhir kelas cikgu. Boleh? Boleh. Okey. Lepas habis kelas, Azrai dan juga Arif Fahmi tolong PM cikgu siapa yang tak datang kelas ini. Terima kasih. Baik. Kita teruskan. So insiden okey. Cikgu cakap tadi cikgu tanya kepada kamu tadi untuk berkaitan dengan gambar ini, reflection of light, ada dua medium yang berbeza dalam gambar ni. Apa dua medium tersebut yang berbeza tersebut? Respon. Dengan glass block. Okey, air dengan glass block. Okey, udara dan juga glass block. Sama macam dalam gambar pensel ni, udara ni bahagian luar ni lah. Glass block, satu lagi glass block. Okey, dua medium yang berbeza menyebabkan cahaya untuk pensel tersebut kamu nampak seolah-olah pensel tersebut seperti bengkok. Okay. So macam mana reflection tersebut boleh berlaku? Okey. So tolong dengar baik-baik. Ya. Sebenarnya cikgu tak sihat sikit lah. So cikgu banyak batuk lah. So kalau cikgu batuk tu bingitkan telinga kamu, cikgu maaf lah.
Okey, so di sini udara, air, di sini gelas. Okey, pemisah di antara air dan juga gelas ini. Sebelum ini kita dah pernah belajar. Yang ini kita panggil sebagai apa? Tolong respon. Yang warna kuning yang cikgu highlight kan. Ini kita panggil sebagai apa? Plane. Plane. Bagus. Okey, plane. Okey. Plane So cahaya tersebut akan kena pada bahagian plane, so dia akan refract. Sebab apa dia refract? Disebabkan oleh dua medium yang berbeza. Kalau sebelum ni kamu belajar tentang reflection ni, refraction perbiasan. Yang kamu belajar tentang reflection, pantulan, okay, ni plane, mirror ataupun plane. So dia akan pantul, so dia hanya satu medium sahaja. Contohnya cahaya ni katakanlah mirror, ni reflection okay, reflection mirror, cahaya kena pada bahagian mirror dia akan reflect. So cikgu nak tanya berapa medium untuk reflection? Respon? Satu. Okey, satu, good. Satu. Apa medium dia? Kalau yang cikgu lukis apa medium dia? Air. Air, good. Okey. So light tersebut travel dekat satu medium saja untuk pantulan. Okey, reflection. Okey. Dia hanya satu medium saja. Dia reflect satu medium saja. Okey. So ini untuk pantulan. Okey, cikgu ambil. Ini untuk pembiasan, so dia akan ada plane juga. Cumanya kalau untuk pembiasan, cahaya tersebut dia bukan reflect. Cahaya tersebut dia refract. Pembiasan maksudnya dia akan tembus ke medium yang lain. Okay, dia akan tembus ke medium yang lain. Okay. So macam biasalah, plane. Garisan putus-putus ni kita panggilkan sebagai normal line. Dan syarat untuk normal line adalah apa? Sebelum ni kita dah pernah bincang. Respon? Syarat normal line adalah apa? Perpendicular. Perpendicular dengan Plane. Plane. okey, good. Perpendicular dengan plane. Maksudnya ni normal line dia mesti dah 90 degree daripada plane. Okay, plane. So apa-apa plane yang kita guna, kita akan dapatkan normal line dia 90 degree daripada plane. Okay. So akan ada incident ray pergi kena pada bahagian plane. Lepas itu dia akan refract. Refract dekat bahagian sini Maksudnya ni normal line, incident, refraction angle. Ada angle incident, ada angle untuk refraction. Okey. So sekarang ni cikgu nak tanya. Untuk angle bagi incident dengan refraction angle, mana angle yang lebih besar untuk dalam gambar ini? Respon? Incident angle. Okay, incident angle lebih besar daripada refracted angle. Okey, sekarang ni incident angle dia punya mediumnya adalah udara. So cikgu nak tanya, kalau untuk incident ni, okay, light yang daripada incident ni, udara, nak banding dengan glass block, udara ni density dia low density ke high density? Respon? Untuk udara? Low density. Okay, so cikgu tulis less dense lah. Less dense. Okay, bahagian ni less dense. Glass adalah denser, lebih tumpat. So tolong fahamkan dekat bahagian sini bahawa kalau yang less dense, dia punya angle dia besar. Maksudnya dia akan, ray ni, dia akan menjauhi normal sebab tu angle dia besar. Okay, besar. Less than, angle besar. Kalau denser, angle dia kecil. Kalau dia kecil, angle dia bermaksud dia mendekati normal. Maksudnya refracted ray ini dia dekat dengan normal. Sebab itulah apa dia ni, angle dia jadi kecil. So cikgu tulis kat sini, kalau untuk refracted ray ini mendekati normal. Tolong ingat kalau untuk incident ray menjauhi normal. Kalau menjauhi normal, angle dia macam mana? Besar ke kecil? Respon? Besar. Besar, good.
Kalau mendekati normal, angle dia akan kecil. Syarat untuk angle yang besar, dia mesti denser ke ataupun less than? Respon? Less than. Less than. Okay. Kalau denser, angle dia akan kecil. So, tolong ingat, apa-apa nanti kalau dalam soalan dia minta kamu lukiskan untuk incident dan juga reflected angle ataupun reflected ray. Okay. So, kamu kena pastikan medium yang mana dahulu, yang denser ataupun less than. So, kamu kena faham konsep. Okay, kalau less than, angle dia besar. Kalau denser, angle dia kecil. Okay. Sekejap. Okay, ini incident reflected ray. Sekarang ni cikgu nak tanya. Reflected ray ni dia nak keluar. So, normal line mestilah, cikgu lukis normal line dulu. Normal line mestilah 90 degree daripada plane. Okay. So, dia nak keluar. So, sekarang ni bila dia nak keluar ni, kat bahagian sini, ini kita akan panggil sebagai ray apa pula? Time dia nak keluar. Ni dia masuk incident. Keluar dekat bahagian dalam ini reflected. Bila dia nak keluar dekat bahagian sini, yang ini. Yang ini kita akan panggil ray apa? Respon? Faham tak? Incident. Ya, betul. Incident. Apa-apa permulaan sebelum dia nak reflect, kita akan panggil sebagai incident. Incident. Sebab di bahagian sini dia berlaku 2 kali refraction. Ini refraction yang pertama. Ini refraction yang kedua. Sebab apa dekat bahagian sini berlaku refraction yang kedua? Respon? Sebab apa kat sini berlaku refraction yang kedua? Sebab? Hello? Sebab apa kat sini berlaku? Sebab? Medium. Ya, medium yang berbeza. Ya, betul. Maksudnya ni glass, ini adalah air. Sebelum ni, light tersebut daripada air ke glass. Dia nak keluar daripada glass ke air. Maksudnya di bahagian sini dia akan jadi incident. Yang ini dia akan jadi apa? Ray apa? Respon? Refracted ray lah. Refracted ray. Okay, angle mana yang besar? Incident ke ataupun angle refraction? Yang besar? Respon? Refraction. Okay, refraction ray, reflected ray yang reflected angle yang akan jadi lebih besar. Sebab apa reflected angle jadi besar? Respon? Sebab dia less than. Less than. Sebab dia less than. Okay, so kalau untuk incident angle ini dia kecil sahaja. Dan syarat, tolong ingat baik-baik, ini pelajar selalu salah. Syarat untuk angle, ni angle, dia mestilah bersentuhan di antara ray ni, garisan ni, ray ni, dengan normal line. Ray dengan normal line. Okay. Kalau reflected angle juga ni R ni, dia mestilah garisan dia di antara ray dengan normal line. Sekejap, cikgu try test dia. Satu benda sekejap. Okay, sekejap. Okey, cikgu warna ke warna oranye Okey, cikgu panggil seorang sekejap. Aina Atika. Oh, Aina Atika. Tolong buka mic. Ya, cikgu. Okey, baik. Kamu tengok Ini yang cikgu lukis sekarang ini adalah refraction di mana ini incident, ini refracted ray. Incident ray, refracted ray. Sekarang ni cikgu nak tanya pada Aina, dekat bahagian sini, mana satu bahagian yang cikgu kena lukis untuk incident angle. Okey, cikgu ni cikgu buat kat sini lah. Ini satu, ini dua, cikgu buat A, cikgu label B, cikgu label C. Okey, Aina, tolong beritahu cikgu, mana satu untuk incident angle antara A, B dengan C? Respon. Aina. Ya, Ha? Jawapannya? cikgu. Baru tadi cikgu ajar.
ABC. Yang mana satu untuk incident angle antara ketiga-tiga ni? Respon? Aina? B je. Bola. Sebab apa kamu kata bola? Sebab dekat normal line. Sebab dekat normal line. Okey. Bola betul. Okay, betul. Yang incident angle ni dekat bahagian B ni. Sebabkan oleh apa? Dia bersentuhan di antara incident ray dan juga normal line. Okey. Jangan cikgu nak test yang lain tak? Okey. Terima kasih. Aina. Dennis Lokman. Danes. Oh, Danes. Buka lepas tu pergi tandas ke apa? Buka betul tidur. Danes Lokman. Calling for Danes Lokman. Ya, ibu tengah connect. Okey tak? Boleh tak? Boleh. Cikgu dengar suara kamu tu. Okey tak? Boleh ni. Dengar. Okey, dengar. Okey, baik. So, untuk Dennis cikgu labelkan yang ini. Cikgu labelkan yang ini, cikgu labelkan yang ini. A, B, C. Sekarang cikgu nak tanya, untuk refracted angle A, B, C, yang mana satu? Dennis? Reflected. Refracted angle A, B, C, yang mana satu? B. B, sebab apa kamu kata B? Sebab sebelah normal line. Sebelah normal line. Okay. Dia kena pada bahagian normal line. Ni pun A ni pun sebelah normal line juga. Kenapa kamu tak pilih A? Dennis. Senyap dia. Sebab anak panah cik. Tak dengar. Sebab apa? Dia ke bawah. Dia dekat dengan anak panah. Memang sebelah normal line. Okey. Disebabkan apa? B. Jawapannya betul B. Disebabkan oleh dia kena refracted angle ini kena pada normal line dan juga kena pada reflected ray. Sinar ni sinar. Kena pada ray, kena pada normal line. So itu adalah angle dia. Okey. Terima kasih Dennis. Baik, seterusnya. Lagi. Okey. Okey, so ada dua situasi dekat bahagian sini, 6.3, 6.4. So 6.3 ini daripada air pergi ke bahagian glass. So yang ini travel daripada denser ke less than ke denser. Respon? Untuk gambar raja 6.3. Less than ke denser. Okey, less than ke denser. So supposedly angle dia akan makin mengecil ke angle dia akan makin membesar daripada permulaan sampai akhir? Respon? Akan Makin mengecil. Sebab apa makin mengecil angle dia? Sebab apa angle dia makin kecil? Sebab medium denser. Okey, medium berbeza denser. Okey, sebab apa satu lagi? Sebab apa angle dia makin kecil ataupun dia terpesong, dia mendekati normal line disebabkan oleh velocity of light decrease. Itu yang cikgu cakap tadi tu. Maksud untuk refraction adalah velocity of light tersebut dia akan berbeza untuk medium. So ada dua medium kat sini, air dengan glass. So sebab apa dia boleh jadi bengkok ataupun sebab apa dia boleh jadi bend? Disebabkan oleh light tersebut patutnya dia travel straight. Light travel straight. Patutnya dia terus je lah. Tapi sebabkan dua medium yang berbeza ini, velocity untuk yang ini dan juga velocity untuk yang ini berbeza, tak sama. Okey? Di mana velocity untuk tempat yang lebih dense dia kurang. Velocity untuk yang less dense dia lebih velocity dia. Maksudnya dekat bahagian less dense velocity dia betul. So kalau untuk less dense velocity dia akan jadi tinggi laju. Kalau masuk ke bahagian denser dia akan makin kurang sedikit kelajuan untuk cahaya tersebut bergerak. Okey? So itu adalah sebab di mana refraction ini boleh berlaku. Seterusnya untuk yang ini daripada glass pergi kepada air. So less than ke denser ke denser ke less than? Respon? Less denser. Okay, less ke denser.
Okay, less ke denser. Angle dia makin besar ke makin mengecil daripada less than ke denser ke less than? Makin besar. Makin besar. Okay, angle dia makin besar. Sebab apa angle dia besar? Medium lain. Medium lain, tepat. Sebab apa angle kat bahagian sini besar? Medium dia apa? Velocity. Okay, velocity orang boleh kaitkan. Velocity sekarang ni makin bertambah ke makin berkurang untuk bahagian air ni? Tambah. Bertambah. Velocity dekat bahagian kelas kurang. So bila dia velocity bertambah, dia akan lagi banyak bend dia, lagi bengkok disebabkan oleh kelajuan tersebut bertambah. Okay, dia lagi banyak bengkok nak dibandingkan dengan bahagian yang less than yang denser. Okay. Baik, teruskan. So kita tadi kita dah belajar berkaitan dengan konsep untuk refraction of light dan juga cara-cara untuk lukis refraction of light. So dia ada incident, dia ada normal, dia ada incident angle, refraction angle, dan dia ada plane. Okay. Seterusnya kita akan pergi kepada refractive index. Untuk refractive index, indeks untuk pembiasan, indeks pembiasan, dia punya simbolnya adalah N. Tolong ingat, dalam fizik kalau dia ada menggunakan simbol N ini, dia merujuk kepada refractive index. Okay. So refractive index determine the degree to which light band when travel from vacuum to a medium. Okay. Maksudnya sekarang ini kalau untuk refractive index adalah berkaitan dengan dia punya degree, darjah dia. Darjah untuk sesuatu light tersebut, dia travel daripada tempat yang vacuum kepada tempat yang ada medium lah. Okay. So untuk refractive index, formulanya adalah apa? Formulanya adalah yang berkaitan dengan apa dia definition bagi refractive index, iaitu N is equal to speed of light in vacuum bahagi dengan speed of light in medium. Sebab apa kita akan gunakan speed of light? Sebabkan oleh kita belajar berkaitan dengan refraction of light. Okey, cahaya So sebab itulah kita akan ambil kira speed, laju. So speed laju untuk vacuum dibahagikan dengan speed untuk cahaya bagi certain medium. So medium yang apa medium saja yang kita gunalah. Contohnya air tadi ada, seterusnya glass. Okey. Nanti seterusnya nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi medium-medium apa lagi yang berkaitan dengan light boleh travel. Okey. So formula ini sangat penting. Kalau untuk refractive index, N ni dia ada, kalau untuk kamu punya syllabus ada tiga formula. Nanti kita akan pergi lebih lanjut. Dia nak cari N juga sebenarnya. Cumanya dia ada pelbagai formula. Okay, cikgu tulis tu kat sini. Formula yang pertama, N is equal to C over V. Okay. C ni adalah apa? Speed of light in vacuum. Kalau V ni adalah apa? Speed of light in medium. Medium apa? Apa-apa medium sahaja. Okay. So kita akan dapat degree untuk light tersebut bend. Darjah untuk light tersebut dia akan bengkok. Okay. Apabila dia travel daripada satu medium ke satu medium. So cikgu nak tanya kat bahagian sini. Kalau refractive index yang kita guna, formula ni, apa medium yang berbeza antara dua ni? Kan kita perlukan dua medium yang berbeza kan. So kalau dalam satu formula ni, C dengan V. So apa medium yang ada dekat dalam formula refractive index ni? Espa? Kan ada dua. Okey, satu vacuum, okay good. Satu medium vacuum, satu lagi medium? Medium. Medium. Bagus, medium. Okey, medium lah. Maksudnya satu vacuum, satu medium. Okey, bermaksud dia travel daripada tempat vacuum kepada satu tempat yang medium yang di mana mungkin air, kemungkinan glass. So ada dua medium yang berbeza lah. Satu vacuum, satu lagi certain medium. Okay. So sebab itulah refractive index kita akan ambil kira dua medium. Sebab
disebabkan oleh konsep bagi pembiasan. Okey, baik. Seterusnya. So ini adalah apabila researcher dia dah calculate berkaitan dengan refractive index. So ada serta-serta refractive index yang di mana kita akan dapat nilai untuk constant dia dah. Maksudnya kita dah tahu nilai refractive index dia berapa bila kita kaitkan di antara vacuum dan juga medium tersebut. Contoh medium ni adalah air. Medium ni adalah olive oil, perspex. Ini semua dikaitkan dengan vacuum. Maksudnya katakanlah untuk medium atas ni vacuum and air. Maksudnya speed untuk light untuk vacuum satu nilai, speed untuk bahagian air satu nilai. So bila kita bahagikan kedua-duanya kita akan dapat satu. Sekarang cikgu nak tanya, speed of light untuk vacuum sebenarnya pasti kamu dah belajar lah. Berapa nilai speed of light dalam vacuum yang constant speed of light? Respa? C is equal 3 darab 10 kuasa 8. Ya, bagus. 3 darab 10 kuasa 8 ms negatif 1. Ini supposedly kamu kena ingat dah. Speed of light dia sangatlah laju. Okey, dalam 1 saat dia travel 3 darab dengan 10 kuasa 8. Memang pantas. Sebab itulah light ni digunakan untuk contohnya fiber optics yang kamu gunakan untuk gunakan dalam internet. So internet yang kita dapat sekarang, kita guna sekarang ni, information tersebut dihantar melalui cahaya. So cahaya tersebut bergerak laju, sebab itulah kamu klik sekali saja terus information tu dapat. Dia akan hantar information tersebut melalui cahaya. Itu contohnya lah. So speed of light, sebab dia laju tu. So kalau kamu tengok dekat bahagian ni, speed of light vacuum dengan speed of light in medium. Tadi kalau cikgu ambil yang ini, vacuum atas, air bahagian bawah. So medium air bahagian bawah. So dia dapat nilai dia 1. Bermaksud apa bahagi apa yang boleh dapat nilai 1? Terus vacuum 3 darab dengan 10 kuasa 8. Okey, 3 darab dengan 10 kuasa 8 dekat bahagian atas ni. Dekat bahagian bawah ni kalau nak dapat 1, maksudnya nilai kat bawah ni berapa? Terus 3 darab 10 kuasa 8 juga. Ya, betul. 3 darab 10 kuasa 8. So dalam vacuum dan juga dalam air, kita assume dia nilainya adalah sama. So bila kita dah dapatkan kedua-duanya, maksudnya dia punya bendingnya hanya 1 degree sahaja. 1 darjah sahaja. Okey? Disebabkan oleh speed of light dia adalah sama. Okey? So apabila kita test dengan medium yang lain, olive oil, perspex, glass crown dengan glass pin, diamond, okey, kita masukkan dalam formula bahagian bawah ni. So setiap medium ini dia ada speed of light yang berbeza lah. So bila ada speed of light berbeza, kita akan dapat refractive index yang berbeza mengikut medium tertentu. Dan bila kamu dah test yang benda-benda ni, so kita akan dapat refractive index ni secara constant. So ini semua nilai yang constant sebab kita akan ambil kira di antara speed of light vacuum dan juga medium-medium ini. So ini nilai 3 darab dengan 10 kuasa 8 ni dibahagikan dengan setiap speed of light untuk medium-medium ini. So dapat nilainya. Okay. Jangan risaulah, ini nilai-nilai ni kamu tak perlu hafal pun. Okay. Di dalam soalan dia akan bagi. Okey, baik. Seterusnya. Okey, so light ray traveling from water into 3 different medium. So, tolong bagi cikgu medium apa yang untuk yang pertama ni, yang kiri sekali ni. Semua. Medium apa yang kiri sekali ni? Yang ni. Dua medium ni apa yang digunakan? Water dengan perspex. Okey, water dan juga perspex. Yang tengah-tengah ni? Water dengan glass. Okey, water dan Glass. glass plane. Okay. Seterusnya yang bahagian kanan ni? Diamond. Water dan juga diamond. Okey. So kalau kamu tengok dekat bahagian sini refractive index yang ini 1.33. Kalau untuk perspex 1.50. Sekarang ni cikgu nak tanya, antara water dengan perspex yang mana yang lebih dense? Respon.
Yang mana yang lebih dense? Okey, perspect. Kita dah belajar tadi Sebab apa kamu kata perspect ini lebih denser? Respon. Sebab apa kamu kata macam tu? Sebab dia lagi lebih lagi dekat dengan normal Dia- line. Okey, kalau angle dia lagi dekat dengan normal dia punya reflected ray dekat lagi dengan normal line, dan juga angle dia kecil lagi daripada angle yang bahagian atas tu. Okey, angle dia kecil lagi, so yang ini adalah denser. Yang ini less dense. Okey, so itu yang cikgu bagi tahu tadi berkaitan dengan angle. Maksudnya kamu boleh trace angle, kamu boleh tahulah yang mana satu yang less than, yang mana satu yang denser. Satu lagi benda yang kamu boleh trace melalui refractive index. Kalau kamu tengok dekat bahagian sini, perspect refractive index dia lebih 1.5. Bermaksud kalau refractive index dia lebih, apa dia ni, medium tersebut dia lebih denser ataupun dia kurang dense kalau refractive index dia lebih. Respon? Lagi denser. Lagi denser, bagus. Kalau kamu tengok kat bahagian sini 1.5, 1.3, ini lebih lagi refractive index. So dia lebih denser. Nak tengok yang selain daripada tu, kita tengok yang belah tengah ini. Di mana glass flea dengan water, mana satu yang lebih denser antara kedua-dua ini? Respon? Glass. Glass. Sebab apa kamu kata glass? Angle dia kecil. Angle dia kecil, satu. Satu lagi? Cikgu cakap tadi? Sebab refractive index dia tinggi. Ya, betul. Refractive index dia tinggi nak dibandingkan dengan water. Okay. So daripada refractive index ni kita boleh trace lagi deep berkaitan dengan denser ataupun tidak. So cikgu nak tanya, antara glass flint dengan perspect, kalau kita buat dua medium satu glass, satu perspect, okay, kita buat dua medium antara dua ni. So cikgu nak tanya, antara dua ini yang mana satu, antara glass flint ataupun perspect, yang mana satu yang lebih dense, yang mana satu yang kurang dense? Respon? Glass flint lebih dense. Okey, glass Perspect flint kurang lebih dense. Okey, perspect kurang dense. Bagus. Okey, sebab kamu dapat trace daripada refractive index. Faham lah tu? Okey, seterusnya water dengan diamond, mana yang lebih dense? Respon? Diamond. Okey. Daripada mana kamu trace diamond? Dekat. Daripada refractive index. Okey, refractive index satu hal, satu lagi daripada apa dia ni, refracted angle. Okey, dia kecil. Refractive index dia besar, refracted angle dia kecil. Okey. So itu adalah cara-cara untuk kita detect yang mana satu denser, yang mana satu less dense. Okey, baik, seterusnya. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada satu law yang ada seorang researcher ni dia keluarkan berkaitan dengan refraction, fenomena refraction ini, iaitu Snell's law. Okey. Nama researcher tersebut dia adalah namanya Snell. Okey. So dia keluarkan law tersebut Snell's law. Okey. Kalau kamu ada keluarkan law, so kamu akan boleh claim nama kamu. Contohnya Arif Fahmi, dia keluarkan law dia. So kemungkinan law tersebut akan nama Arif's law, contoh. Okey. So disebabkan oleh ini orang yang jumpanya adalah nama Snell. So disebabkan itu dia keluarkan law dia, Snell's law. So ingat, kalau berkaitan dengan Snell's law, itu ada kaitan dengan refraction of light, pembiasan bagi cahaya. So ini formula pertama yang kamu belajar, refractive index untuk dalam refraction. Formula yang kedua adalah berkaitan dengan Snell's law. Kita tulis kat sini. N1 sin delta 1 equal to N2 sin delta 2. Okey. So ini formula yang kedua yang kamu perlu tahu berkaitan dengan Snell's law. Okey. Macam mana boleh terhasilnya Snell's law ni? Okey. Snell's law ni adalah di mana untuk bahagian begini akan balik. Untuk bahagian refraction, dia mesti akan ada dua medium. Contohnya water dan juga perspect.
So water ini ada dia punya refractive index, Perspex ni ada dia punya refractive index. Okay. So kalau dalam soalan di mana dia bagi refractive index yang ini, dia bagi angle yang ini, dan juga dia bagi angle yang ini. So kita nak tahu refractive index bagi satu lagi medium. Okay. So perlukan kepada satu formula yang mengaitkan di antara kedua-dua medium ini. So formula tersebut Snell yang dapat discover, iaitu daripada formula N1 sin theta 1 is equal to N2 sin theta 2. Bermaksud contohnya ni N1. Contohnya N1 ni adalah water. Okay, N1. Sin 1, sin theta 1 ini kita akan ambil angle yang mana? Respon? Untuk dalam gambar rajah belah kiri sekali ni. So sin theta 1 ni kita akan ambil angle yang mana untuk dalam gambar rajah ini? Respon? Hello. Incident angle. Apa dia? Incident angle. Berapa nilai dia yang untuk bahagian kiri sekali ni? 50. 50. Okey. So theta 1 ini kita akan ambil 50 bersamaan dengan N2. N2 ni adalah refractive index untuk medium yang kedua, iaitu 1.5. Darab dengan sin theta 2. Theta 2 ini kita akan ambil nilai yang 42.8 ini. Okey. So daripada ini kita dapat kaitkan di antara refractive index kedua-duanya dan juga angle kedua-duanya. So Snell's law ni dia merungkaikan berkaitan dengan refraction punya fenomena, di mana kedua-dua medium ini kita akan dapat rungkaikan dari segi angle dia, dan juga kita dapat rungkaikan dari segi dia punya refractive index. Okay, so dapatlah satu formula yang ini. Tolong ingat. Terima kasih kalau dalam SPM bahagian depan formula-formula tu dia ada bagi ke tak yang ni. Nanti cek-cek balik. Okay. Cumanya kamu ni format baru. So kita kena tengok sini kamu dulu SPM. So bila SPM tu dah keluar, kita tahu formula apa yang keluar. So, kalau formula ini dah ada, tak perlu hafal lah. Tapi kamu perlu tahulah apa function ya. Nampak saja yang ini ada berkaitan dengan Snell's law. Okay. Snell's law tu nak tahu berkaitan dengan refractive index dan juga nak tahu berkaitan dengan theta. Okay. Okay, baik. So Snell's law tu datang, okey. Snell's law tu datang daripada mana? Macam mana boleh ada sin ni? Okey, ada formula yang lain pula. Banyak yang formula untuk refractive index ni. Refractive of light. So kamu kena konsepnya. Boleh tu. Sekejap, dia nak tanya sekejap. Kelas kita ni siapa buat apa? Hari ni siapa buat apa? 45 tu. 45. Okay. And sin I over sin R. Okay. Tunggu tengok ni N, ni pun N juga. So ini refractive index, ni refractive index. Bermaksud refractive index ni macam cikgu cakap tadi. Refractive index dia akan ada lebih kurang tiga formula yang berbeza. Tapi purpose dia kita nak cari benda yang sama. Kita nak cari degree untuk band tersebut N, refractive index. So ini formula yang pertama untuk refractive index, N is equal to C over V. Okay. Formula yang kedua untuk N adalah yang ini. N is equal to sin I over sin R. Okay. Tapi kalau yang ini, kalau kita nak kaitkan yang atas ni lebih kurang ni. Tapi sekejap. Okay. N is equal to sin I over sin R. Okay, sin I over sin R tu adalah apa? Kita nak cari refractive index. Okay, contoh. Ni. Dalam apa dia ni, gambar rajah yang ini. Incident reflected ray. So, cikgu nak tanya medium 1 dengan medium 2 ni, mana yang lebih denser? Respon? Hello, medium 1 dengan medium 2, mana satu yang lebih denser? Medium 2. Okay, medium 2 yang lebih denser. Sebab kalau kamu tengok kat bahagian angle medium 2 ni dia kurang sikit daripada angle medium 1. Okay. So, macam mana cara nak cari N, refractive index, bagi kedua-dua? Maksudnya, kalau dalam soalan tanya,
Apakah refractive index untuk apa dia ni, bila incident ray ini pergi ke bahagian medium 1 daripada medium 1 ke bahagian medium 2. So kita akan dapat formula dia adalah sin I over sin R, di mana I ini adalah incident angle, R ini adalah refracted angle. Okay? I dengan R. So kita akan ambil kira n is equal to sin I over sin R. Okay? Untuk dapat cari refractive index. Okay? Boleh? Cumanya, jom. Sebab apa? Cikgu harap kamu faham Sebab apa dia daripada formula ini, dia sebenarnya boleh kait antara formula ini dan juga formula ini. Okey. Macam mana cikgu tunjuk ni cikgu try susun yang ini sama dengan ini kita susun N1, N2 ni cikgu bawa ke bahagian bawah, bahagi dengan N2 is equal to sin theta 2 ni cikgu bekalkan, yang ni cikgu bawa ke bahagian sini. So dia akan jadi sin theta 2 over sin theta 1. Okey, daripada formula ini dia jadi macam ni. Cuba kamu tengok betul-betul Ini arrow ni. Harap tak dengar. Ini dengan ini ni dia lebih kurang sama. Kalau kamu tengok N1 over N2, okey dia jadi N saja. Sebab apa dia jadi N saja? Kejap. Jadi cikgu akan terangkan. N1 bagi N2 dia akan jadi N saja. Sin theta 2 over sin theta 1. Okay. Sin theta 2 ni adalah sin I. Sin theta 1 ini adalah sin R. Okay. So, N1 dengan N2 ni, macam mana dia boleh jadi N saja? Cuba kamu tengok dekat bahagian gambar rajah yang ini. Air dengan medium. Air ini, N dia, nilai dia adalah 1. Kalau cikgu masukkan, katakanlah ini N1, ini N2. Okay, katakanlah cikgu masukkan air ni N1 saja. Okay. 1. So, nilai untuk N2 ni dia akan jadi N sajalah sebab dia mana dia bahagikan dengan 1. Sepatutnya 1 ni cikgu tak kat bahagian bawah. Sorry. Sekejap. Katakanlah N2 ni N1 nak bagi senang faham sikit. Kita balik. N2 ini adalah 1. Okay. Sin 1 N2 ini adalah yang ini I. Sin theta 1 ni adalah R. Okay. So IR sama. Lepas tu N2 ini nilai dia adalah 1. So, nilai dia adalah 1. So automatic N1 ni akan jadi nilai dia 1 sahajalah. Maksudnya dia akan ada satu nilai sahaja. Dia tak akan jadi N1 over N2 sebab kita kaitkan di antara refractive index yang ada nombor 1. Nilai dia 1. Sebab itulah formula yang terbitnya adalah yang ini. N is equal to sin I over sin R. So, apa yang cikgu nak cakap dekat sini bahawa, adik-adik, rumusannya adalah formula kedua-dua ini adalah sama. Cumanya bila masa kita nak pakai formula N is equal to sin R over sin R ni, apabila kita kaitkan di antara air dengan medium yang lain. Contohnya air dengan glass, air dengan perspex contohnya. Tapi untuk Snell's law, formula yang ini, okey, formula yang ini kita akan gunakan apabila dua medium yang berbeza tersebut dia tidak menggunakan air. Contohnya yang ini. Katakanlah kalau kita gunakan water dengan perspex, water dengan perspex.
So kalau water dengan precipitate ni, kamu nak guna formula Snell's law ke kamu nak guna formula N is equal to sin R over sin R? Respon? Snell's law. Okay, good. Snell's law. Sebab apa kita nak guna Snell's law untuk formula untuk berkaitan dengan situasi yang ini? Sebab medium pertama dia bukan air. Okey, medium pertama dia bukan air. Bermaksud bahawa nilai untuk medium pertama dan juga nilai untuk medium kedua dia tak ada nilai 1 tu. Dia tak ada nilai yang 1.0. Dia ada nilai 1.3, 1.15. So setiap nilai N1 dengan N2 ni perlu dimasukkan. Kalau yang N is equal to sin R over sin R ni apabila hanya kita kaitkan medium air dengan certain medium yang lain. Boleh faham? Okey ke? Boleh cikgu. Boleh kau? Boleh faham. Senang kan? Okey. Dua formula ni sama saja. Kalau kamu nak senang faham, dan kalau kamu tak nak hafal yang ini, kamu hafal je lah yang Snell's law ni. Snell's law ni merangkumi pada yang ini. So kalau masukkan situasi yang ini pun boleh terus selesaikan menggunakan Snell's law. Okey. Baik, seterusnya. Why does light ray bend when entering a glass block? Okay, disebabkan oleh velocity untuk light tersebut dia berbeza. Angle of refraction depends on the angle of incidence, the value of incidence. Okay. So, kalau kamu tengok kat bahagian dalam gambar ni, ini berlaku refraction, ini berlaku refraction. Saya nak tanya, ni berlaku refraction tak? Ni. Refraction dia mesti bend. Ni berlaku tak? Tak. Okey, dia light tersebut travel straight saja. Tak berlaku refraction kan? Sebab apa tak berlaku refraction? Maksudnya dengar-dengar pun belajar lah. Sebab apa? Sebab satu medium. Satu medium? No, dia ada dua medium. Air, glass. Air, glass. Lepas tu dia nak keluar balik glass dengan air. Ada dua medium yang berbeza. Tapi kenapa tak berlaku refraction? Belum? Ada siapa tahu berkaitan dengan benda ni? Sebab perpendicular dengan normal line ke? Sebab perpendicular dengan normal line tak tepat. Dia nak sikit lagi ada kaitan dengan normal line lah, tapi bukan perpendicular. Dia atas normal line. Ya, betul. Dia berada betul-betul di atas garisan normal line. Sekejap Okey, normal line. Apa syarat normal line? Maspa? Perpendicular. Okey, ni plane. So normal line dia mestilah perpendicular. Perpendicular. Okay, straight je perpendicular. 90 degree. Light tersebut kamu kenakan sama juga dengan line normal line tersebut. Bila dia kena pada bahagian normal line, refraction takkan berlaku. Tolong ingat. Okey? Tapi kalau kamu bengkokkan sikit, contohnya macam ini, buat bengkok sini, normal line bahagian sini. Sebab apa boleh berlaku refraction kat bahagian sini? Sebab ray tersebut dia tak ada atas normal line. Ya, dia tidak ada atas normal line. Maksudnya dia berada dekat bahagian yang lain daripada normal line. So boleh berlaku refraction dengan syarat ada dua medium yang berbeza lah. Tapi ini tepat-tepat berada dekat bahagian normal line. So sebab itulah dia tidak berlaku refraction. Kalau cikgu lukis macam ni ray dia. Ni ray, lukis ni. Okey, bila sampai sini, berlaku refraction ataupun tidak? Respon? Berlaku. Berlaku refraction ke tak? Ada seorang jawab berlaku tu tadi. Yang lain? Tak. Cuba tak pula. Berlaku ke tak? Tak berlaku. Tak berlaku. Jawapannya tidak berlaku. Sama. Kamu letaklah macam mana dekat bahagian sini ke, dekat bahagian sini. Kalau sekiranya perpendicular yang ini ray, ini plane, dia perpendicular bermaksud itulah garisan untuk normal line. Okey? Maksudnya di sinilah ada normal line, di sini normal line, mana-mana saja normal line. Syaratnya perpendicular dengan plane. So kalau kamu kenakan cahaya dekat bahagian tersebut, tidak berlaku refraction. Maksudnya cahaya tersebut akan terus saja. Okey? Itu syarat untuk refraction. Maksudnya dia tidak boleh melalui normal line. Kalau melalui normal line, takkan berlaku refraction.
akan berlaku pembiasan. So cikgu nak tengok soalan berkaitan dengan satu fenomena untuk reflection ni. Soalan sains dulu sebelum ni. Ada helang, dia nak tangkap ikan dekat bahagian dalam laut. Helang kan makan ikan dekat bahagian dalam laut, dalam air lah tentunya, dalam sungai ke apa ke. Okay. So dia nak tangkap ikan dalam sungai. Dia nak tengok ikan tersebut. Masalahnya sekarang ini ada dua medium yang berbeza kalau dia nak tangkap ikan tersebut. Apa medium yang berbeza yang dia nak dapat tengok ikan tersebut? Begitu cikgu? Kalau helang nak tangkap ikan, apa medium yang berbeza yang akan masuk ke bahagian dalam mata dia yang berlaku reflection? Air dengan water. Okey, air dengan water. So ada air dan juga ada water yang ikan tersebut duduk dekat bahagian dalam air tersebut. So kalau dia nak tangkap ikan tersebut, supposedly dia tak akan dapat image ikan yang sebenar disebabkan oleh berlakunya pembiasan. So sekarang ni cikgu nak tanya, macam mana cara helang tersebut nak pastikan bahawa dia akan dapat tangkap ikan tersebut dalam aim yang betul? Maksudnya dia tangkap tepat. That's what? Yang kita dah belajar sekarang ni. Kalau nak jawab dalam soalan lah. Helang tersebut mesti pastikan bahawa dia betul-betul dekat atas ikan tu. betul-betul dekat atas ikan tu. Dia betul-betul berada dekat bahagian normal line untuk plane. Maksudnya air perpendicular untuk air tersebut, maksudnya dia betul-betul kena menegak lah. Okay, logiknya macam tu lah. Okay, untuk memastikan bahawa tidak berlaku reflection dan juga dia akan dapat posisi ikan yang betul. Okay, untuk dia tangkap. Okay, so tidaklah berlaku reflection. Ada soalan tersebut pernah keluar soalan sains dulu tapi KBSN dulu lama lah. Okay, baik, seterusnya. Suppose kamu kena buat eksperimen berkaitan ni. Cuma tak dapat buat lagi. Boleh mata ni kita tengoklah kalau sempat kita akan buat eksperimen. Okay. Berkaitan dengan reflection. Okey, baik, seterusnya kita pergi kepada real depth dan juga apparent depth. Kedalaman yang sebenar dan juga kedalaman yang apparent. Okey, kedalaman yang tak betul lah. Apparent ni yang menipu, kedalaman yang tidak betul. Okay. Why does the position of image in a fish appear closer to the water surface? Okay. So macam cikgu cakap tadi, helang tadi contohnya. Ni ada mamak ni. Okay, ikan, dia tengok ikan. So ada dua medium yang berbeza. Satu udara, satu water. Okay. So image ikan ini akan masuk ke bahagian dalam mata orang ini. So sebab tu kamu tengok arrow ini, ikan mengeluarkan cahaya, ray, mengeluarkan sinar. Sinar tersebut akan masuk ke bahagian dalam mata mamak ini. Okay. Baik. So cikgu nak tanya, light daripada ikan ini kita akan panggilkan ray apa? Respon? Reflection ke incident? Apa dah? Incident. Incident. Okey, seterusnya yang ini ray apa? Ni incident, ni ray apa? Yang dah keluar daripada water. Refraction. Refraction ray. Incident ray. Okey, so normal line kena lukis, mestilah syarat untuk normal line adalah apa? Tadi syarat untuk normal line adalah apa? Perpendicular. Perpendicular dengan apa? Dengan Plane. Okay. Plane dia yang ini yang warna biru ni. Yang memisahkan antara udara dan juga water. So perpendicular juga. Oh, wish. Sengit-sengit je guna normal line. Okey, normal line ke bahagian sini. Okey. So seterusnya cikgu nak tanya lagi, mana satu yang dense di antara ini dan juga yang ini? Respon. Water dengan air mana lagi denser? Water. Water. Macam mana kamu boleh tahu water lagi denser? Lagi dekat. Apa yang lagi dekat?
Apa yang dekat? Apa yang dekat? Incident ray dia dekat dengan normal line. Okey, incident dia dekat dengan normal line ini dia dekat antara dua line. So reflection ray dan juga normal line dia jauh, so angle dia besar, yang ni angle dia kecil. Velocity macam mana? Velocity dekat bahagian denser kurang ke lebih? Respon. Kurang. Kurang good. Velocity kat bahagian sini lebih bagus. Okay, so ini adalah reflection yang berlaku, yang kamu nampak ikan tersebut sebenarnya position berada di sini. Okay, baik. So sebenarnya kita telah ditipu oleh fenomena bagi reflection. Okay, kita dalam ini. So kalau nak lukis untuk berkaitan dengan real death dengan apparent death ni, ikan tersebut berada dekat bahagian bawah. Ikan yang kamu nampak ni, yang berada ni nampak, ikan tersebut dia yang dia nampak image dia yang ini. Ikan sebenar berada di bawah. Yang dia nampak adalah straight dengan mata dia. Sebab tu kalau dalam lukisan nanti, kalau soalan minta kamu lukis, dia bagi gambar ikan, dia bagi gambar mamat ni. Lepas tu dia minta kamu lukiskan ray untuk incident, reflected, normal semua. Okay. So pastikan first incident, lepas tu reflection angle, reflection ray, normal line, kamu lukiskan normal line dekat bahagian sini, ada angle untuk incident, angle untuk reflection. Seterusnya image untuk ikan tersebut. Bermaksud mamat ni dia tak tengok, dia tak nampak posisi ikan yang sebenar. Dia nampak posisi ikan yang menipu mata dia. Okey. So sebab itulah kalau kamu pergi dekat bahagian air, katakanlah kamu jatuhkan duit shilling ke apa dekat bahagian dalam air, kamu tengok dekat bahagian atas tersebut, kamu tengok macam duit shilling tersebut dekat je dengan bahagian permukaan air tersebut. Tapi bila kamu masukkan tangan kamu nak cekau duit tersebut, tak dapat. Disebabkan oleh apa? Fenomena refraction. Okay. So cara lukisnya adalah incident, refraction ray. Daripada refraction ray ini buat satu garisan loop terus saja dan masuk ke bahagian dalam air ini, dia akan dotted. So pastikan position untuk image ikan tersebut berada di atas ikan yang betul. Ni real, ni position image ikan. Ni real ikan, ni image untuk ikan. So image untuk ikan mestilah sentang dengan mata, maksudnya straight dengan bahagian mata. So mata kamu akan nampak ikan ini ke mata kamu akan nampak image? Respon? Image. Mata kamu akan nampak image ikan. Okay. Okay, boleh ha? So cara lukis dia macam ni. Tolonglah ingat. Cara lukis dia macam ini. Lalu pelajar selalu pelajar dia terlepas pandang, dia tahu dah incident dengan reflection ray. Lepas tu dia lukis normal line, dia lukis incident angle, dia lukis reflection angle. Cumanya yang bahagian image untuk ikan tersebut, kadang-kadang dia ada lukis image ikan tersebut, dia sengit. Macam ni, contohnya image ikan kat bahagian sini, lepas tu dia sambung garisan dia dengan bahagian reflection ni. Salah kan? Dia mesti tak, mamat ni dia akan tengok straight dengan bahagian image tersebut kan. Apa yang sebab light tersebut travel straight kan, so kamu akan nampak straight. So yang reflection yang menipu tersebut adalah straight dengan mata mamat ini. Tapi ikan yang sebenar berada di bahagian bawah lagi. Sebab apa? Berlakunya pembiasan. Okey, seterusnya 45 kan dia kan. Sama juga macam ni. Okey. Coin, observer. Coin tersebut betul-betul berada dekat bahagian bawah glass block ni. Okey, observer tengok. Tengok coin tersebut. Okey, sekarang ni ray apa? Respon. Ni ray apa? Incident. Ni ray apa? Refraction. Refraction ray. Okey. Dah ada refraction ray, incident ray. Sekarang ni coin yang sebenar supposedly dekat bahagian mana? Ya, bukan coin yang sebenar, Pak. Coin yang image dia. Image untuk coin yang mata ni nampak. Supposedly dekat bahagian mana?
Bawah ke, atas ke, kiri ke, kanan daripada coin yang asal ni? Respon? Dekat atas. Atas. Atas kanan. Cumanya atas mana yang kamu nak kena lukis? Tadi cikgu cakap dah, macam mana cara kita nak lukis untuk image untuk coin tersebut? Kita mestilah sambungkan apa? Reflection. Sambungkan line dengan refraction ray. Maksudnya sambung kat bahagian sini. Okey, katakanlah sampai sini kan. Ni coin. So coin untuk imaginary berada dekat bahagian sini. Itu label lah, ini imaginary image coin. Syarat dia mestilah straight, mata straight tengok kat bahagian ni. Sorry lah, cikgu tak pakai pembaris lah. Tak ada pembaris kat sini ya. Sudah sengit sikit. Kamu tu pakai pembaris. Straight di bahagian ni. Coin berada di bahagian atas. Image untuk coin tu berada di bahagian atas coin yang sebenar. So itulah fenomena refraction. Baik, seterusnya. Okey. So ada dua fenomena yang berlaku di mana diver dengan instructor. Yang ini kalau instructor ni yang tengok, maksudnya cahaya datang daripada diver pergi ke bahagian instructor. Ini ray apa? Respon? Ray apa? Incident. Ini ray apa? Refraction. Refraction. Okey, sekarang cikgu nak tanya yang ini pula. Ini daripada pandangan diver. Diver tu yang tengok instructor. Maksudnya kamu dekat dalam air, kamu tengok instructor dekat luar air tersebut. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya. Ini ray apa? Tengok sikit, faham ke tak? Ni ray apa? Tengok arrow dia. Ni ray apa? Refraction. Reflection. Ni reflection, ini incident. Bermaksud dia boleh jadi antara instructor ni yang tengok dengan driver ni, diver ni yang tengok. Kalau dalam gambar rajah belah kiri ni, instructor ni yang tengok, so cahaya masuk dalam mata instructor tersebut. Sebab itulah ini incident, ni reflection. Tapi kalau dalam gambar rajah belah kanan ini, diver ni yang tengok instructor ni. So diver ni dia tengok instructor ni patutnya dekat je dengan air, tapi dia tengok instructor ni macam jauh dengan air. Okey? Sebabkan oleh apa? Bila kita buat garisan untuk incident reflection ray, so daripada reflection ray ni kamu buat garisan lurus terus naik ke atas. So image untuk instructor tu berada di atas daripada real instructor. Image ni berada di atas. So diver tu akan nampak instructor tu jauh. Kalau instructor tu nampak diver tu dekat saja dekat bahagian permukaan. Okey? So inilah fenomena refraction, pembiasan. Dan untuk berkaitan dengan kedalaman untuk bahagian dalam air tadi, kita akan ada image dan juga yang realnya. So dia ada formula dia. Last ni untuk hari ni real depth bagi dengan apparent depth. So formula satu formula yang baru, real bagi dengan apparent. Okay. So tolong ingat untuk apa ini, refractive index kita akan ada 1, 2, 3 formula berkaitan dengan refractive index. Okay. Refractive index ada 3 formula, 1, 2, 3. So yang formula yang ketiga ni, apabila fenomena dia kita tengok seseorang itu berada di bahagian dalam air ataupun dalam gelas. So image tersebut akan terasa dekat bahagian atas daripada image yang real tersebut. So ada real, ada apparent. Okay, ada kedalaman untuk real, ada kedalaman untuk apparent. So cikgu nak tanya sikit. Last, kalau daripada permukaan air ni, ini kedalaman apa? Daripada permukaan sampai ke bahagian image ni, apparent ke real? Respon? Ni kedalaman yang ini. Hello? Apparent. Apparent. Ini adalah apparent. Kalau kedalaman dari permukaan ini sampai ke bahagian diver yang sebenar, dia adalah real. So
kedalaman real bahagikan kedalaman apparent, kita akan dapat nilai untuk refractive index. Sama juga yang macam ni. Okey. Dan satu lagi cikgu nak beritahu, refractive index ni unitnya adalah apa? Daripada tadi kita tak bincang. Unitnya adalah apa? Respon? Ada unit tak refractive index? Tak ada ini. Tak ada unit. Sebab apa tak ada unit? Tak tahu. Sebab dia angle. Okey, sebab ada angle. Angle mesti ada unit. Theta. Sebab apa dia tak ada unit? Tak tahu. Disebabkan oleh apa dia? Siapa yang cakap tadi tu? Tak ada cakap. Okey, disebabkan apa dia tak ada unit? Disebabkan oleh bila kita bahagi antara refractive index ni, dia lebih kurang macam nisbah. Nisbah yang kamu belajar dalam matematik, sebab dia bahagikan 1 nisbah 2 rupanya. 1 bahagi dengan 2. So berkaitan dengan refractive index, sebab apa dia tidak ada unit, disebabkan oleh, kalau kamu tengok dekat bahagian formula yang first ni, speed of light bahagi dengan speed of light. Speed of light unitnya ms negative 1 bahagi dengan speed of light ms negative 1. Kalau dalam mat, kalau dua unit yang sama ni bahagi antara satu sama lain, dia akan jadi macam mana? Hello? Kalau bahagi maksudnya last sekali? Tak ada sebab dipotong. Ya, betul. They cancel each other. Okay, sama juga sin I over sin R ni unit yang sama. Jadi dia akan potong. Real dengan apparent, length. Length disebut meter bahagi dengan meter contohnya. So dia akan potong-potong dan sekali kita akan dapat nilai sahaja. Untuk unit tidak ada. So refractive index tak ada unit. Tolong ingatkan kepala kamu. Okay, refractive index tidak ada unit. Okey, dah 10.46 dah. Okay. So ini formula yang kita belajar pada hari ini. N is equal to C over V, sin N is equal to sin I over sin R, N is equal to real over apparent, Snell's law. Snell's law ni lebih kurang sama dengan formula nombor 2 ni. Okay. Baik. Okay. Nanti kita sambung lagi dengan subtopik ataupun subtopik yang seterusnya lah. Dah habis kan. Reflection. Okay, cikgu harap kamu faham lah. Kalau ada benda yang nak tanya, sekarang dah habis masa dah. Kalau ada benda nak tanya nanti boleh tanya PM direct ni. Okay, kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bersurat. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih.